Assalamualaikum, bersama saya Encik Azwan dan Saya Encik Aris. okey, kami daripada Akademi Kemahiran Kemas kampus Seri Iskandar, Perak. Kami sebenarnya nak berkongsi bagaimana nak menghasilkan kostum Betul. kostum. Okey, tanpa membuang masa, saya rasa kita akan terus kepada kita punya agenda utama, macam mana kita orang berdua ni akan mengajar atau memberitahu sebuah sedikit tips macam mana untuk menghasilkan kostum. Hari ini kita akan buat part by part. Hari ini untuk part yang sebenarnya kita akan menghasilkan Body armor. body armor. Okay. Body armor itu ialah bahagian badan untuk menghasilkan. Mungkin dengan idea yang kami bekalkan ini akan mencetuskan sedikit teknik ataupun pengalaman untuk tuan-tuan mencongak ataupun menghasilkan Kostum yang lagi kreatif. kostum yang lebih kritikal lah, bagi saya kritikal. Dan hari ini saya akan bagi sedikit pendarahan, hanya yang simple ataupun yang mudah untuk kita faham. Okey, jom kita lihat ke seterusnya. Right, seterusnya saya akan memperkenalkan peralatan dan juga bahan untuk menghasilkan kostum lah. Okey, benda yang paling penting sekali iaitu pisau. Pisau ni ada dua jenis lah, yang boleh potong biasa dan satu lagi pisau yang potong stiker. Tapi sebenarnya boleh guna apa pisau pun, kecuali pisau potong sayur lah, memang tak boleh pakai pun kan. Okey, ini pisau art lah, maksud dia yang di mana mata dia di hujung dia tajam. Dia ada dua di mana mata dia macam ni. Kita gunakan mata yang dia turun bawah, sebab bila kita nak tekan nanti kita senang nak memotong dia, dan kita boleh control dia punya wave je lah. Okey, ini pisau gam PVA. Gam PVA ni yang warna putih, banyak boleh dapat dekat mana-mana, kedai groceries pun, kat kedai stationeries, yang kedai-kedai jual alat tulis ni memang banyak pun lah. Okay, ini sebenarnya nampak macam mudah, tapi ini ialah benda yang akan fix lubang-lubang yang dekat form nanti. Ni proses untuk seterusnya, iaitu fixing. Ini nampak macam apa nak buat ni, bukan nak buat masakan kita nak buat draping macam mana draping untuk dapatkan kita punya pola kat badan nanti. Okey, nanti saya tunjuk dekat mana yang berlaku dekat kita punya dummy. Masking tape tak kisahlah saiz apa pun, 2 inci ke 1,5 inci ke 1 inci ke, yang better you ambil 1 inci lah, sebab ini antara yang nak bantu kamu nanti kat draping. Bila kita dah masukkan aluminum foil dekat atas body dummy tu, kita nak menulis, kita gunakan masking tape untuk dapatkan dia mark nanti. You nampak lah nanti macam mana kita nak buat. Marker adalah untuk marking je lah, kita nak teks apa, nak tulis dan sebagainya. Brush cat, tak kisah saiz apa, bulat ke, mata bulat, mata lepeh ke, brush cat biasa ke, brush cat ke, guna yang paling murah yang boleh dapat. Okey, tapi kalau you ada bajet tinggi, gunalah paling mahal. Okey, ini pun ada satu teknik yang nak buat macam mana kita nak tutup lubang. Sebenarnya nak gunakan gam ni untuk sapu je. Okey, jadi boleh digunakan apa-apa pun jenis bentuk, saiz apa-apa pun boleh, depend on you. Tapi kalau kecil saiznya, lambatlah kerja yang nak buat kan. Okey, yang paling penting selain pada pisau ialah ini. You boleh beli dalam keadaan yang sedikit, sebab gam ni ialah gam yang ada sedikit bau ada sedikit bau dan memerlukan ruang yang terbuka untuk menghasilkan ni. Gam ni ialah gam yang kita lekat untuk getah. Okey, gam getah, senang cakap gam kasut lah. Okey, gam kasut. Gam kasut ni teknik dia berbeza Yang ni yang akan digunakan untuk cantum-cantum form nanti. Okey, gunting yang biasa. Yang seterusnya yang paling penting sekali Sihan tolong. Yang ini bukan untuk bungkus nasi lemak, tapi inilah bahan utama sekali untuk kita hasilkan. Okey, dipanggil AVA form. AVA form ni dia ada dua saiz. Satu yang saiz dia tu thickness dia tau, bukan saiz yang besar ni. Saiz yang besar ni is normal lah, kadang-kadang dia bagi saiz yang besar A1, A2 ke, macam-macam saiz. Tapi yang sebenarnya kita tengok adalah thickness dia. Dia panggil 07 dan nanti 05. Biasanya kita guna yang base tu ialah 07. Sebab dia tebal sedikit, kita nak bagi dia stand atas badan. Tapi untuk kita buat detail up, kita gunakan 02. 02 ni sebagai seorang penjual ataupun businessman lah, peniaga, kita memerlukan barang yang murah tapi kita boleh jual yang mahal. Yang mahal tu ialah kreativiti. Kalau you nak tahu kreativiti tu macam mana nak create you punya kreativiti menjadi orang yang kreatif,
you kena join Akademi Kemahiran Kemas Seri Skandar lah. Sebenarnya heat gun ni keperluan dia sedikit sahaja, tapi dia sangat membantu. Okay, you nampak tak dia punya benda ni flat, tapi you fahamkan badan kita ni semua berbentuk bulat. Nanti untuk dapatkan dia punya curve bulat kat badan ni, heat gun membantu. Macam mana nak buat guna heat gun nanti? Cik Hans akan tunjuk cara dia. Okey, itu sahaja bahan dan peralatan. Saya ulang sekali lagi, yang kita perlukan ialah gam Dunlop ataupun gam yang kasut tu, iaitu masking tape yang biasa, saiz apa pun tak apa, marker, apa tu, gam PVA, apa itu, gunting, aluminium foil, pisau, brush, kita punya pistol ni ataupun heat gun. Yang barang paling penting ini yang you kena dapatkan juga, iaitu AVA form. Okey, seterusnya saya akan bagi tahu macam mana kita nak start kita punya idea dulu. Step yang seterusnya, step yang kedua dalam kita ni. Jadi you kena dah faham bahan peralatan apa nak buat, itu kena cari. Tapi yang itu ialah perancangan pertama lah. Tapi sebenarnya itu datang kemudian selepas kamu ada perancangan yang pertama. Tadi pertama dah. Ini nombor kosong. Kan? Tadi pertama, ini nombor kosong paling penting, iaitu kena ada rekaan dulu. Okey, rekaan ini yang rekaan kita nak tunjuk simple sahajalah. Okey, ini rekaan hadapan dia dan ini rekaan belakang dia. Okey, yang sini sebab kita nak buat body armor saja. Okey, you boleh cari you punya design kat mana-mana pun. Tak kisah dalam internet ke apa yang buat, ataupun you record sendiri buat kan. Ada yang pandai melukis tu, lukis je, buat design apa. Katalah kamu ada cosplay yang kamu minat nak buat. Yes, boleh buat. You ambil daripada internet, print out dan sebagainya. Kita bukan ciplak ya, kita nak menghasilkan benda sebab kita minat ya. Kemudian yang paling penting selepas design ialah yang ni, dipanggil technical drawing. Technical drawing ni yang saya tunjuk sekarang ni dia flat tau. Flat ni you boleh tahu lah, okay, ada A, ada B, ada C, ada balance dan sebagainya. Tapi dalam gambar internet kan you nampak dia 3D kan. Jadi you tak boleh nak perasan dia macam punya bentuk macam mana kan. Jadi you kena come up with the technical drawing. Okay, technical drawing ni ialah yang itu. Ya, kat mana yang nombor 1, nombor 2, kat mana yang body. Kan tadi cakap tadi 07 dengan 05. Kat sini you dah plan 07 nak pakai kat mana, 05 nak pakai yang mana satu. And then you tahu, I nak pakai warna apa. Okay, I nak pakai warna detail macam mana, bentuk. Okay, you tak semestinya buat macam baju tau. You baju you buat pola and then you jahit. Ni tak, you kena buat mock-up dulu first kali. Kemudian kamu kena translate dulu. Sizing, you cakap, kena buat technical drawing ni kena ikut sizing betul ke? Sizing macam mana ke? No. You buat technical drawing ni untuk find out dulu. Sizing is everything. Tapi kita ada proses dalam kita punya menghasilkan kostum ni, ada dua proses. Satu flat pattern, iaitu pola yang dibentang dekat meja ni kan, yang kita buat. Satu lagi kena teknik draping. Draping tu untuk dapatkan pola je. Sebab kita punya badan ada curve, kemudian kita ada tinggi dan rendah. Sebab kita punya neck pun ada height dia sendiri. Nanti you nak dapatkan dia punya tinggi rendah tu, kita lebih baik kita buat teknik draping. Okey. Terusnya, jom, ataupun kata orang Perak, moh kita tengok teknik seterusnya, macam mana kita nak ambil ukuran pada badan. Tapi hari ini kita gunakan dummy sebagai kita punya ukuran je lah. Okey, step yang ketiga seterusnya untuk macam mana kita nak start nak buat kostum ya. Okey, ini technical drawing tadi. Okey, kita letak je sebenarnya ni, kita dapatkan dia punya technical drawing, kita dapatkan gambaran. Okey, this is Mr. Dummy. Yang ini untuk flat pattern ya. Flat pattern tu maksud dia flat yang rata sahaja. Okey, alat yang diperlukan untuk dapatkan ukuran, satu dummy, nombor 2 pita ukuran tu. Nanti Encik Hans akan tunjuk macam mana pita ukuran tu. Okey, tanpa membuang masa, mari saya jemput Encik Hans untuk mulakan apa yang perlu kita ambil dulu. Okey, ingat je, kalau kita ukur pakai pita tape dan ukuran kita di atas pola nanti pun gunakan pita tape. Jangan ubah, sebab pita tape ni dia plastik, bila kita tarik dia akan lari sikit dia punya ukuran. Kalau kita ambil 1/8 cm katakan, nanti dekat pemaris kita akan sikit ada berbeza. Jadi bila you gunakan pita tape, pastikan you guna pita tape sahaja ukuran dia. Biasanya di kemahiran kita guna inci. Okey, tapi kita boleh guna cm juga. Sama je, tepat je. Tapi inci ni dia boleh kita gunakan dalam keadaan yang besar. cm ni dia ada mm lagi kan. mm ni yang sikit kritikal lah. Tapi jangan risau, apa-apa ukuran pun janji you ada ukuran je. Okey, teruskan Cik Hans. Okey, yang pertama kali kita nak buat apa Cik Hans? Ambil ukuran apa? Ukur bahu. Yes, ukur bahu.
Okey, itu ialah sebuah sedikit lah macam mana ukuran. Okey, seterusnya part praktikal, iaitu kami akan ajar macam mana nak melukis pola lah. Okey, tanpa membuang masa, jom kita tengok macam mana nak melukis pola, nak menghasilkan dulu basic pola. Ni Cik Hans sudah buat drap, kemudian dia dah potong. Ini drap dia, drap yang tadi kita lekatkan kat situ kan. Ini drap, kemudian kita letakkan tanda-tanda dalam pola. Kemudian kita dah pindahkan kepada flat pattern lah. Okey, walaupun kita mesti dah buat flat pattern ni, kita mesti kena ukur kat atas badan ni. Kita just buat marking lah. Okey, for example ni yang bahagian hadapan. Kemudian kita letak balik pada marking dia tadi lah. Kemudian kita letakkan yang pola bahagian belakang. Okey, yang belakang. Tengok ya. Di sini marking dia kena sama. Okey, kena sama. You nampak tak kat sini dia ada lari sikit. Okey, yang ni dikatakan tadi bila kita letakkan kat flat pattern, dia akan berubah-ubah sedikit bentuk dia. Okey, jadi marking balik untuk kita dapatkan bentuk yang cantik. Ini dikatakan eksperimen berterusan. Tak, walaupun kita dah macam yakin dengan ukuran kita, tak, kita mesti kena buat ukuran juga. Okay. Marking dia garisan saja. Maksud dia nanti kita letak gam, kita akan masukkan terus ke sini. Nampak tak dia lari lagi kan? Okey, bentukkan dia balik. Okey, you nampak nanti dia ada mark dia. Jadi kat form nanti kita akan sambung join the mark dia. Jadi atas dan bawah tu sama. Okey, alright. Ini yang pola setelah siap ni, kita dah hampir siap pola yang kita dah potong, dah kita ceraikan. Ini part by part. Kemudian kita dah on the trace on the paper atas kita punya form mengikut bentuk yang kita nak. Okey. Kemudian kita dah trace lah everything. Kita dah masukkan dalam ni. Kalau you tengok nanti tak nampak di sini, tengok saya tunjuk je, nampak tak? Dah warna hitam dah siap. Kemudian kita gunakan cutter mat. Cutter mat ni you pernah tengok kan ni. Kemudian kita mula potong lah. Just tengok dapat result dia. You tengok clean dia. Okey, kalau you ada chip macam ni, tak ada masalah. Nampak tak chip ni? Okey, that's okay. You pull out in, dia clean up. Okey, nampak? Ni yang 3D. Okey, nanti saya tunjuk macam mana kita nak curvekan dia. Nampak ni flat dia, nanti kita tunjukkan curve dia macam mana. Okey. Okey, teruskan dengan memotong sampai habis. Nanti saya potong. Selepas saya habis potong ini, nanti saya tunjuk balik macam mana kita nak sambung. Okey. Ni pendapatan daripada kita dah hasil potong. Kita dah lay atas dia punya ni. Ini adalah proses yang terakhir lah, iaitu proses dipanggil proses mencantum. Okey, ini kita buat sebelah-sebelah ya, saya tadi. Saya Saya buat sebelah-sebelah. Yang ni dia punya detail up lah. Kamu tengok kita letak ada base. This one the base. Base is penting, kita letak atas badan nanti. Kemudian kita ada detail up macam ni lah. Detail up dia ni kita akan buat. Okey. Nanti saya tunjuk macam mana nak gunakan heat gun. Okey, dia nampak tak? Dia flat je tau. Tapi body kita ada melengkung. Kita kena gunakan heat gun untuk lekungkan dia. Okey, macam mana nak buat? Okey, ni bahagian bawah ya. Kita nak curvekan dia. Okey, kita nak curvekan dia. Jadi kita hit daripada jauh. You nampak nanti nozzle dia panas tau. Ada api yang panas. Okey, dari belakang. Kalau kamu nampak efek ni, nanti dia akan terus ada efek. Boleh tengok. Tarik dia. Macam you buat door roti canai tu, tarik dia. Nampak tak dia curve? Dari flat tadi, dari flat macam ni, dia dah curve. Nampak dia ada curve. Ini kita cara kita nak macam ni, kita nak buat body tu nampak macam kita panggil macam metal lah. Kita ketuk-ketuk dia kan. Dia macam ni lah. Ini efek dia lah. Nampak tak? Kalau you tengok nanti dia ada curve. Flat dengan curve. Okey. Kemudian nanti kita buat curve lah, yang mana kawasan curve kita curvekan. Tapi kemudian kita dah habis, nanti kita kena hit juga yang sekali lagi nozzle yang pendek untuk matikan dia punya panel lubang ni. Kemudian bila dah siap, kamu dah tarik, tibalah masanya kita masukkan, kita joinkan dia punya pieces by pieces dalam ni. Ini belakang ya, bahagian belakang kiri dan kanan kita nak join dia together.
Okey, macam mana kita nak buat? Kita lipatkan dia sebab dua-dua arah ni nak bergam. Ini cara nak menjimat dia. Okey, susun dia cantik-cantik. Dip dia. Ratakan. Okey. Kemudian sapu dia. Okey. Bila dah siap, kamu biar dia kering seketika. Kemudian bila kamu nak cantum dia, okey, saya tak boleh nak tunjuk kat sini saya letak ni. Pastikan kamu bermula daripada titik di atas ni. Dapat tak? Okey, dari bahagian yang kita nak guna ke dalam. Bukan macam keluar ke dalam. Bahagian kita nak guna ni di ujung, kemudian ke dalamkan dia. Sebab apa? Kita nak dapat flat kat sini. Kat belakang tak flat tak apa. Okey, kemudian kita cantumkan dia. Bila dia dah wide, dah lekat, kita tak boleh buka balik ya. Kena kamu kena cepat kat sini dan berhati-hati. Okey, bila dah siap, okey, kamu tekan dia. Tekan dia ke dalam. Sampai dia lekat. Bila dah siap, tengok. Dah tak boleh cabut dah. Itu gam. Yang kita cakap ni gam. Tak pasti apa nama saintifik dia, tapi kita orang panggil gam Dunlop lah, yang untuk yang kasut dia. Kemudian kamu continue lah sampai habis gam dia, sapu. Tapi pastikan ya, kalau kamu sapukan surface ni pun kena sapu juga. Maksud dia A dan B kena sapu di tempat yang sama. Oleh demikian, kamu letak dan kamu tanda dengan pensel untuk mengelakkan kamu tersapu tempat yang kamu nak pakai. Kemudian nanti kita masukkan yang bahagian hadapan ni, cantumkan sekali. Kemudian nanti kamu cantumkan sekali dia, nanti kamu akan dapat bina nama. Bila dah kamu cantum, baru kita hitkan. Okey, pastikan bila kamu dah gam, jangan hit pula nanti dia tercabut. Okey, jangan buat kerja 2 kali lah. Okey, tapi tak apa, dia ada masalah je, dia buat itu kata pengalaman tadi kan. Dia buat, tercabut. Itu yang mengajar kamu balik. Okey. Alright, silakan continue gam ini. Nanti kita tengok apa hasilnya. Setelah bertungkus tadi, kita dapat tengoklah ini efek dia. Nampak tak dia ada keluar gam-gam sikit? Tak ada masalah. Nanti kita just cuci dia lah. Cuci. Ini dia akan jadi 3D dia nanti. Nampak tak dia ada 3D dia ni kan? Kemudian ini seterusnya nanti kita akan masukkan dia punya warna lah. Ya. Okay, sebelum warna tu kita akan masuk tadi AVA punya cat tu. Ini dia punya final lah. Kita tengok. Ini kostum ni sebenarnya inspirasi daripada Bumblebee. Kemudian diolah menjadikan design kita. Tu saya kata tadi, kita boleh guna saja apa inspirasi, apa saja gambar yang untuk kita buat sebagai design kita. Kemudian kita terus buat hasilkan kita. Ini 3D dia, antara buat. Ini yang simple Nanti you boleh buat detail lagi, you potong kat sini ke tampar, you masukkan apa lagi elemen. Tapi main point dia ialah kita macam mana nak tunjukkan salah satu produk, iaitu satu bahan, iaitu form, macam mana untuk 3D. Ni nampak jadi flat, sekarang dah nampak macam ada baju armor kan. Tengok kan. Kemudian kita gunakan AVA form ni, nampak? PVA punya glue ni. Kemudian dia masukkan, kemudian kamu terus apply dia terus sini. Kenapa? Untuk kita tutupkan cat. Sebab ini surface dia tak lekat tau warna. Kemudian kita letakkan satu pigment yang bagi matikan dia punya pigment ni, dan pigment ni akan jadi dia punya surface. Kemudian bila kita cat menggunakan spray ataupun cat sapu, dia akan lepat. Dia akan lekat lah pada bentuk dia ni. Tapi dia ada 2 efek dia. Sapu dia ada stroke sedikit, spray nanti dia akan lebih rata. Yang tu kita tengok video yang seterusnya yang akan datang. Okey, sekian dulu daripada saya, Mr. Azwan, dengan Cik Han kat sini. Kami dekat sini sahaja. Tapi kalau anda semua nak belajar lebih mendalam mengenai kostum kita ni, marilah kita sama-sama join Akademi Kemahiran Kemas. Kami mengalu-alukan kalau kamu nak belajar daripada tahap 2 sampailah tahap diploma lanjutan. Okey, setakat ni kita ada diploma lanjutan kemahiran Malaysia. Satu-satunya kat Malaysia di antara dibiayai oleh pihak kerajaan ya. Maksud dia yang dibiayai oleh pihak kerajaan. Okey. Itu saja daripada kami. Terima kasih kerana menunggu ataupun memahati apa yang kerja buat. Salah silap tu datang daripada saya sendiri. Okey. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga jumpa lagi. Okey. Selamat tinggal. Bye.